Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sahabat-sahabat di ruangan Facebook dan juga di ruangan TikTok. Kita ke udara melalui dua talian utama media sosial, iaitu Facebook di page Ismi Rakyat ataupun Ismi Maisha, dan juga di TikTok Ismi Rakyat ataupun Ismi Maisha. Alhamdulillah, ada page Ismi telah mencecah followers sebanyak 143,000 dengan pencapaian 5 juta pembaca sebulan. Dan TikTok Ismi Rakyat telah mencecah 25,000 lebih, walaupun baru dalam sebulan lebih dan bermain TikTok. Terima kasih kepada warga TikTok. Lady Wati, Waalaikumsalam. Tuan Nazrin Nayan, Army Cik, Waalaikumsalam. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Ahoy. Nah, ahoy ni Navy sebut ahoy. Kan? Ahoy ni attention. Kan? Dead ahead. Kalau kita ikut bahasa Inggeris, dead ahead ni mati di hadapan. Tapi lah Navy kata dead ahead, mara ke hadapan, move on. Kan? Jangan pandang belakang lagi. Cik Sophia, Ken Lang, Zainal Abidin, Facebook. Ada Abdul Rashid, Tuan Abdul 121121. Dahsyat nombor tuan punya ZXX, nampak ceria. Alhamdulillah, rakan TikTok kadang sensasi. Kerodias, saya ni bersyukur sebenarnya. Nak kata gembira tu rasanya tak patutlah, sebab kegembiraan tu bagi kita, tapi ada sebahagian kan yang kecewa. Kalau sebut geng kecewa Zan Adam, Mahmud bin Abidin, Abdul Halim Masri, adalah kumpulan mana? Kumpulan mana tuan-tuan? Facebook, TikTok, tentulah Perikatan Nasional. Inilah orang kata takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang 30 yang presidennya nak dipenjarakan oleh Bersatu, diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali menjawat jawatan sebagai Deputy Prime Minister Malaysia, Timbalan Perdana Menteri Malaysia 1. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari tuan, Karaoke dengan pelantikan bagi saya jemaah kabinet terbaik, Unity Government akan mengukuhkan lagi kepercayaan pelabur-pelabur asing kepada kestabilan dan kemakmuran politik Malaysia. Tidak lupakan rakan kongsi kita daripada Pakatan Harapan, lawan tetap lawan, lawan sampai menang. Salam reformasi. Sekali lagi, reformasi. Saya pun dah belajar sebut reformasi. 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 Demi kestabilan dan kemakmuran negara yang kita cintai bersama. Di sini kita lahirkan. Di sini perjuangan kita. Dan di sini tempat kita meninggalkan dunia. InsyaAllah, dengan kebijakan dan keupayaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang bijaksana, mempunyai practical wisdom yang luar biasa, membuat keputusan yang tepat
di waktu yang tepat, dengan alasan yang tepat, dengan milih jemaah menteri yang terbaik berbanding zaman Ismail Sabri wa ima zaman Muhyiddin Yassin. Pelantikan yang paling kita tunggu-tunggukan, Dr. Zahid Hamidi. Alhamdulillah, Dr. Zahid Hamidi yang dianiaya cukup luar biasa, yang nak dipenjarakan oleh Parti Bunga kerana beliau enggan tunduk menjadi kata, enggan menjadi pengkhianat, enggan membubarkan UMNO. Akhirnya ketabahan yang tidak terkalah yang tunjukkan oleh Dr. Zahid Hamidi mengangkat darjatnya sebagai timbalan Perdana Menteri Malaysia pertama. Pegang dua portfolio dan juga Menteri Suasana Desa. Alhamdulillah. Tidak dilupakan jaguh kita, saudara Datuk Seri Tok Mat Hassan, yang juga dilantik sebagai Menteri Pertahanan. Tahniah kepada Tok Mat Hassan. Dan paling tidak dilupakan, tak lain tak bukan, ibarat cubit paha kiri, paha kanan terasa juga, ibarat kuku dengan isi, bagai au dengan tebing, tak lain tak bukan Ketua Bahagian UMNO Lumut, Saudara Datuk Seri Dr. Zamri Kadi, juga terpilih sebagai Menteri Luar Negeri. Alhamdulillah saudara, ini merupakan satu petanda yang jelas. Malah sebelum Yang Amat Berhormat mengumumkan senarai jemaah kabinetnya, mata wang negara meningkat lagi, melonjak ke angka RM4.49 berbanding $1. Itu petanda yang jelas bahawa Malaysia akan kembali semula ke landasan yang dirindui oleh rakyat Malaysia. Kebangkitan semula ekonomi, peluang-peluang pekerjaan yang mengikut kelayakan akademik, yang tentu akan beri kehidupan yang lebih baik kepada seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal akan bawa kita semua rakyat Malaysia ke mercu kejayaan. Kita mesti positif. Jangan ada aura-aura negatif. Jauhkan dari Perikatan Nasional, kerana mereka kumpulan yang membawa aura negatif dalam pemikiran kita. Mereka sedang bawa politik yang ekstrim, cuba untuk divide, rule and conquer, pecah, perintah dan takluk, supaya Melayu-Melayu, Cina-Cina, India-India, asli-asli, Sabah-Sabah, Sarawak-Sarawak, itu yang sedang dimainkan oleh politikus daripada Perikatan Nasional. Tapi usahlah kita banyak memperbincangkan soal mereka. Dan mereka lah kumpulan yang nak kita ni pandang belakang. Tuan-tuan suka pandang belakang? Jangan pandang belakang. Pandang depan. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, dan masa yang sama juga mereka cuba mempertikaikan tentang pelantikan Dr. Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri Malaysia. Mereka mengatakan bahawa saudara Zahid lah kluster mahkamah. Cis. Mereka itu lah pemimpin yang hipokrit, pemimpin yang berlagak suci, ibarat ayam bapak berkokok
ekornya penuh tai. Mereka terlalu hipokrit. Sebab tu mereka pertikaikan why kluster mahkamah kan? Jadi TPM kan? Mereka yang mengatakan begitulah kumpulan yang hipokrit. Dan kalau ada segelintir yang mengaku di kalangan kita UMNO tetapi mempertikaikan tentang pelantikan Dr. Zahid Hamidi, mereka itu sebenarnya telah menjadi bersatu. Dan lebih baiklah mereka menyertai bersatu. Kalau mereka hilang kepercayaan, hilang kesetiaan, hilang segala-galanya kepada Dr. Zahid Hamidi. Clear, tuan? Dan kita di sini bukanlah manusia-manusia yang hipokrit, yang menganggap diri kita ini suci dan bersih. Seperti mana hujah timbalan Presiden PAS. Orang baik tidak boleh bercampur dengan orang jahat. Kononnya mereka itu baik, kita ini jahat. Itulah hipokrit. Kan? Sekarang tak apalah. Ke depan hari, seandainya ada di mana-mana kalangan kepimpinan mereka yang turut serta menjadi kluster mahkamah, pada waktu itu apa lagi dalil yang mereka akan keluarkan? Sama-sama kita nantikan. Dan dikabarkan juga, saudara, mereka mula berpecah belah antara satu sama lain. Dulu mereka diikat dengan jawatan, diikat dengan kuasa. Tapi hari ini yang dikejar-kejar mereka tak dapat, yang dikendong-kendong mereka jatuh berciciran. Perikatan Nasional dibina dengan jawatan dan kuasa, bermakna ikatan mereka rapuh serapuh dahan memplam yang telah dijangkiti ulat. Kan? Luar cantik, dalamnya merput. Sebab tuan-tuan tengok hari ini kepimpinan mereka begitu terdesak, mula merasuk dan cuba merasuk masyarakat agar menentang dan menolak unity government. Tapi tak apa, tuan-tuan, saya kutip sikit pepatah Belanda yang saya melayukan. Kebohongan itu, walau ia berlari seperti kilat, tiba waktunya kebenaran akan mengalahkannya. Dan kesombongan Perikatan Nasional, tanda dekatnya mereka dengan kejatuhan. Hari ini mereka sangat cemburu. Hati mereka telah berbulu, tuan-tuan. Lebih panjang dari bulu ketiak, tuan-tuan. Sangat sakit hati bila melihat musuh-musuh mereka diangkat darjat, diberi tanggungjawab, diberi amanah sebagai jemaah menteri. Tuan dan puan, sekarang tak ada lagi jawatan atas angin. Kalau zaman Ismail dan Muhyiddin ada jawatan atas angin. Kita ingat boleh berjalan atas angin je, jawatan atas angin. Han, boleh dapat jawatan duta Timur Tengah. Bertaraf menteri, tapi tak perlu bekerja, tak perlu menjalankan tugas dan tanggungjawab, tak perlu menggalas amanah, dibayar dengan wang negara puluhan ribu setahun. Jawatan-jawatan itu tak akan wujud lagi. Janji yang amat berhormat Perdana Menteri yang kita kasihi, tak akan wujud lagi jawatan-jawatan atas angin ni. Dan kita yakin di atas pengalaman dalam kerajaan,
atas pengalaman diderita, dipenjara, diperlakukan dengan kejam oleh Tun Mahathir kepada Datuk Seri Anwar kita ini, akan mematangkan beliau, memberi kekuatan yang luar biasa kepada beliau untuk menjadi Perdana Menteri yang terbaik dalam sejarah kemerdekaan negara kita. Didokong pula oleh Dr. Zahid Hamidi, pemimpin luar biasa. Saya panggil Dr. Zahid Hamidi ini stoicism. Tak ada stoicism. Stoicism maksudnya seorang yang ketabahannya tidak terkalah. Diperlakukan begitu hina oleh puak-puak Bersatu dan Perikatan Nasional. Dikenakan berbagai-bagai pendakwaan terpilih karena berpegang prinsip amanah yang dipertanggungjawabkan akar umbi kepada beliau sebagai Presiden. Dan pengorbanan beliau hari ini telah mengangkat darjatnya sebagai timbalan Perdana Menteri Malaysia. InsyaAllah, saya cari sokonglah ada kabinet yang terbina hari ini, kabinet yang mantap, mampan, dan juga yang paling kita bersyukur akan wujud kestabilan dalam parti kita. Ejen-ejen bunga sukar untuk menjatuhkan kerajaan ini. Dan kita juga bersyukur kerana ejen-ejen bunga tidak terpilih sebagai jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan. Tentulah ejen-ejen bunga ni kepanasan, biarkan mereka panas. Kita berdoa agar mereka kembali ke pangkal jalan, menunjukkan semula kesetiaan kepada perjuangan, bukan lagi main belakang, bukan lagi buat perjanjian sulit dengan musuh, bukan lagi tikam belakang, bukan lagi gigit telinga. Nak lawan tenju tak lepas dia gigit telinga, tuan-tuan. Macam-macam lagi lah. Ada apa soalan, tuan-tuan? Bos, apa nama bos ni kat TikTok? Tak perlu gelak kepada Dr. Zahid Hamidi. Kita jangan jadi orang yang hipokrit. Beliau didakwa kerana mempertahankan amanah, tanggungjawab dan prinsip sebagai Presiden UMNO. Sebab tu hari ini Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjatnya. Walau beliau cuba dihalang oleh kasta Bersatu di dalam dan juga di luar parti. Teringat saya ceramah seorang ustaz di utara, Dr. Mazhar. Dia kata, jika Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kebahagiaan kepada kita, dia kata lagu itulah, kalau ada 1 juta tangan yang nak menarik kita jatuh, tapi jika Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kebahagiaan kepada kita, tetap kita akan bahagia, tuan-tuan. Itulah yang dihadapi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Dan sekiranya ada berjuta tangan yang nak mengangkat kita, tapi jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak izinkan, maka kita tidak akan dapat kebahagiaan tersebut. Itulah yang berlaku kepada segelintir pemimpin. Ada persoalan, tuan? Muhammad Syukri, jangan hipokrit. Jangan jadi ayam bapa berkokok ekor penuh tai. Jangan jadi serupa Muhyiddin. Hipokrit. Belagak suci. Bukan orang tak kenal dia. Dia kata orang tu sakau, orang ni curi, orang ni rompak. Menggambarkan bahawa perikatan dia perikatan integriti. Macam-macam lah, and the best. Tak apalah, terserah kepada dia lah. Kita tak akan ikut jejak perangai Mahathir atau Muhyiddin. Kita bukan jenis
Nak mengalahkan musuh kita dengan cara membuat pendakwaan terpilih. Nak mengalahkan musuh kita dengan mengada-adakan cerita yang palsu. Nak mengalahkan musuh kita dengan menggunakan fitnah. Tapi kita nak mengalahkan musuh kita dengan cara yang baik, iaitu menunjukkan kemampuan kita kepada rakyat, menunjukkan kejayaan kita kepada rakyat, bukan berpolitik dengan cara tidak matang, mempertenuh kononnya kerajaan perpaduan ini dan kerajaan minoriti. Kononnya kerajaan perpaduan ini disokong oleh penyamun, perompak, penyangak, lanun, pemberi rasuah, penerima rasuah, komunis, kongsi gelap. Kononnya kerajaan unity ini kerajaan tali barut Israel, dan berbagai-bagai dakwaan-dakwaan yang keji dan kotor yang dihamburkan oleh mereka tersebut yang tidak berpuas hati kerana kita menjunjung titah Sri Paduka Baginda Yang Tan Agung. Itu cerita tuan-tuan. Cengal merbau masa untuk membangunkan negara serta mengurangkan kesan rakyat, insya-Allah kita percaya. Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, Yang amat hormat Datuk Seri Fazilah dan seluruh kepimpinan Unity Government akan buktikan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa mereka lah kerajaan yang berintegriti, kerajaan yang mendahulukan rakyat dan melakukan reformasi dalam negara kita. Memastikan tidak ada lagi amalan-amalan pemberian tender direct nego seperti yang diamalkan oleh Muhyiddin Mahathir dan rakan-rakannya. Dan kita juga rakyat mahukan kerajaan perpaduan ini menjalankan siasatan yang terperinci kepada penggunaan dana negara yang mencecah RM600 bilion. Kita nak pastikan bahawa duit itu tidak digunakan untuk pemberian tender direct nego kepada kroni mereka. InsyaAllah. Tuan-tuan, saya minum air tuan-tuan. Minta maaf lah, agak bersemangat kerana terasa lapangnya dada bila Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kerajaan Malaysia kerajaan perpaduan. Maka tak timbul lagi lah isu seperti 22 bulan, seperti 17 bulan dan juga seperti 13 bulan. Dan kita lihat parti-parti yang menyertai kerajaan perpaduan ini mempunyai keserasian, kejiwaan dan matlamat yang sama, iaitu demi agama, bangsa dan tanah air. Dan kita percaya kerajaan perpaduan ini mampu dijadikan sebuah gabungan yang luar biasa di pilihan raya negeri dan juga pilihan raya yang ke-16. Kita percaya di Tioman dan Bagan Serai parti-parti kerajaan perpaduan akan bersatu dan memastikan supaya undi kita tidak berpecah untuk menyekat Perikatan Nasional menguasai parlimen atau Dewan Undangan Negeri kita. Dan yang terbaik hari ini, penyokong-penyokong kerajaan perpaduan terdiri daripada berbagai-bagai bangsa. Melayu yang teramai, Cina teramai, India teramai, asli teramai, anak Sabah dan anak Sarawak yang teramai. Manakala Perikatan Nasional adalah kumpulan yang minoriti, kumpulan yang enggan berkongsi kuasa, kumpulan yang enggan untuk menyertai kita hanya kerana ketua mereka tidak dipilih sebagai Perdana Menteri. Dan kita pun sebenarnya tak suka juga kepada Perikatan Nasional ni, sebab mereka ni parasit. Parasit yang kalau menumpang pokok, dia akan menyedut segala zat pokok tersebut. Dia membiarkan pokok itu reput dan patah.
Ini bahayanya Perikatan Nasional. Terutamanya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Seorang pemimpin yang pakar soal jual beli kata, pakar menawarkan rasuah scheme of thing. Malah sebelum tertubuhnya kerajaan perpaduan, mereka sempat mendapatkan SD 10 ahli parlimen Barisan Nasional tanpa pengetahuan parti, yang mana 10 orang ahli parlimen ini membelakangkan parti, membelakangkan pengundi, membelakangkan akar umbi semata-mata kerana janji dan habuan kesenangan duniawi. Tapi kita berjaya menghalang Muhyiddin mengulangi sejarah 17 bulan. Kita berjaya menggagalkan usaha Muhyiddin dan Haji Hadi untuk menangkap katak. Kita berjaya ikat kaki katak ni menggunakan Akta Lompat Peti. Kita ikat kaki sebelah kanannya menggunakan 4 dokumen undang-undang ketika mereka sanggup menerima watikah pencalonan. Alhamdulillah. Di Perak pun sama. Atas kebijakan, pengalaman, keikhlasan yang amat berhormat Datuk Seri Syarani Mohamad, yang pantas menubuhkan kerajaan perpaduan di negeri Perak, berjaya menyekat Perikatan Nasional Negeri Perak yang dikepalai oleh YBK Peja, yang berhormat kalah Peja, dari menangkap adun-adun Barisan Nasional. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang amat berhormat Datuk Seri Syarani Mohamad. Dan saya yakin Datuk Seri Syarani akan menyatukan seluruh rakyat negeri Perak, membawa kebangkitan ekonomi negeri Perak, membawa kemakmuran kepada anak-anak Perak. Saya yakin Datuk Seri Syarani dan seluruh kepimpinan negeri Perak mampu menjadikan negeri Perak, atau orang sebut merembajakan negeri Perak. Kita tidak mahu negeri kita menjadi negeri tua. Dan nasib baiklah Perikatan Nasional gagal berkuasa di Perak. Kalau Perikatan Nasional berkuasa di Perak, tentu negeri kita akan menjadi negeri yang tua. Kalau mereka tak percaya, mereka tanyalah kepada yang lain. Mika tu kamulah Mika. Okey tuan. Drama hari ni, Syarani, drama apa hari di Facebook, jangan fitnah Datuk Seri Syarani. Mika jangan fitnah Datuk Seri Syarani. Kalau Mika nak fitnah orang lain, Mika boleh fitnah. Saya kenal Datuk Seri Syarani. Dia orang yang tegas, jujur, dan orang yang tak suka melawak. Dia serious man. Dan keputusan yang Datuk Seri Syarani buat adalah keputusan yang tepat. Daripada membiarkan Perikatan Nasional, scheme of thing, tawar-menawar. Sebab mereka dah usaha nak tangkap 4 orang adun Barisan Nasional. Tapi alhamdulillah lah, adun-adun kita ni isyramah. Usaha-usaha yang dibuat oleh Perikatan Nasional Perak dilaporkan mereka kepada Datuk Seri Syarani Mohamad. Alhamdulillah, berbeza dengan 10 orang ahli parlimen Barisan Nasional di pusat. Diam-diam mereka diam ubi, diam-diam main belakang. Nasib baik Tuan Presiden kita dapat kesan. Okey tuan, drama apa hari ni? Tegas apa, panas barang. Mika jangan kata dia pandai barat, dia tak pandai barat. Mika kenal ke dia? Kalau Mika tak kenal, Mika tak payah nak fitnah. Saya kenal Datuk Seri Syarani sebelum dia jadi MB lagi. Jadi Mika jangan fitnah-fitnah lah. Mika nak kata dia pandai barat sebagainya. Saya ni kira budak buah juga, tak pernah dia marah saya pun. Jadi Mika agak-agak lah nak fitnah MB Perak kata pandai barat. Cuma Tok Syarani ni dia cikgu, mantan cikgu. Dia mereka kan tahulah cikgu ni memanglah tegas. Tapi kalau pandai-baran tu tak ada lah. Kadang-kadang mereka suka
nak buat fitnah. Bila orang tegar, mereka kata dia panah baran. Aduh, mika pula, sorry kan. Semalam sembang anak menekan saya orang Kerit. Dia duduk mika saya. Saya pun mika lah. Saya kita orang Manjung ni lain sikit. Kan? Okey tuan. Betul itu apa sebenarnya? Ya Tuan Azman betul lah. Kan? Awak tipu, awak cakap benda betul. Mika drama tu yang cuba nak fitnah Datuk Seri Syarani. Okey tuan. Apa ni? Harris Lee, sebab kau dapat duit dari dia, kau ingat orang tak tahu siapa bayar kau. Harris Lee, betul ke tuduhan Mika kepada saya? Saya terima duit daripada Datuk Syarani. Mana ada? Kan? Kamu je tuduh saya terima duit dengan Datuk Seri Syarani. Tak ada. Dengan Dr. Zamri Kadir pun kita tak pernah minta apa-apa. Itu ketua bahagian saya. Baik juga kan saya ni. Kan? Cubit paha kanan, paha kiri terasa juga. Pun saya tak pernah minta apa-apa. Ni Mika fitnah pula. Saya terima duit daripada Datuk Syarani Muhammad. Mana ada? Kan? Kita kenalnya atas perjuangan. Dan kita bukan bodek-bodek. Kan? Okey tuan. Muhammad Zamri Zahid ke Sungai Buloh. Alah, tak payahlah nak hipokrit tuan. Kita ni boleh membuat perancangan. Nak anaya orang tu, nak anaya orang ni. Kan? Nak penjarakan orang tu, nak penjarakan orang ni. Fitnah sana, fitnah sini. Betul? Kan? Tapi sebaik-baik perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Mahathir dan Muhyiddin cuba untuk menghantar Dr. Zahid Hamidi ke dalam penjara dengan mengenakan 87 pertuduhan selective prosecution, tapi Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat Dr. Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri Malaysia. Maknanya situ tu Datuk Seri Anwar dah siasat habis dah. Kalau betul Dr. Zahid ni seorang pencuri, seperti mana yang dituduh oleh Mahathir dan Muhyiddin, tentu beliau takkan diangkat sebagai Deputy Prime Minister. Sebelum ni kes kan, yang melibatkan 40 pertuduhan telah dilepaskan oleh mahkamah. Itu juga bukti bahawa Dr. Zahid dikenakan perdakwaan terpilih. Sebab apa? Sebab apa Anwar tahu A to Z? Cerita dia begini. Ini bukan cerita rakyat tuan. Dia cerita ni rahsia umum. Sekarang telah menjadi rahsia umum. Dulu saya tak cerita benda ni kan. Tapi hari ini dah jadi rahsia umum, jadi boleh ceritakanlah. Dan saya pun dah banyak kali cerita dah. Kenapa Datuk Seri Anwar dia tahu perkara yang berlaku kepada Dr. Zahid Hamidi. Yang pertama, ketika Pakatan Harapan berkuasa 22 bulan, Tun Mahathir Perdana Menteri, Muhyiddin Menteri KDN. Tun Mahathir mengusulkan ke dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan, Presidential Council PH, untuk mengharamkan UMNO menggunakan kuasa kerajaan. Usul yang dibawa Tun Mahathir ini gagal dilaksanakan kerana keberanian Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat tersebut yang tidak bersetuju, malah tegas, siap tepuk meja dengan cerita itu, tidak benarkan Tun Mahathir mengharamkan UMNO. Itu antara punca lah kan? Mereka tidak mengizinkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi PM yang ke-8. Tindakan Datuk Seri Anwar ni menyebabkan kemarahan
yang luar biasa kepada Mahathir. Di Mahathir ni orang yang tak pernah berputus asa. Kalau bab-bab nak khianat orang, nak perkena orang, nak penanya orang, dia tak pernah berputus asa. Jadi Dr. Mahathir melaksanakan plan B, iaitu mendesak Dr. Zahid Hamidi membubarkan UMNO menggunakan kuasa dan jawatan presiden yang disandang oleh Dr. Zahid Hamidi. Tapi Dr. Mahathir lupa yang Dr. Zahid Hamidi pun dari dulu lagi orang kenalinya sebagai orang setia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah di era Tun Mahathir menganiaya Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan memecat Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada Parti UMNO, memecat beliau sebagai timbalan Perdana Menteri pada waktu itu. Dr. Zahid Hamidi menunjukkan kesetiaan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan bertindak menentang Tun Mahathir pada waktu itu. Malah beliau pernah digantung jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Dan juga beliaulah satu-satu ketua pemuda yang tidak diangkat atau diamanahkan dengan apa-apa jawatan. Itu contoh dia. Mana Dr. Zahid Hamidi enggan membubarkan UMNO. Tun Mahathir tahu selagi Dr. Zahid Hamidi kekal sebagai Presiden UMNO, selagi itulah Tun Mahathir tak mampu untuk mengharamkan UMNO atau membubarkan UMNO dari dalam. Lepas tu gerakan-gerakan pro bunga, melaksanakan berbagai-bagai misi terancang, konspirasi sulit, tertutup dan terbuka untuk mendesak Dr. Zahid Hamidi melepaskan jawatan presiden. Tapi mereka tidak berjaya. Hinggalah ke hari ini, sebelum tertubuhnya UT government, ejen bunga mengeluarkan kenyataan terbuka, cuba membuat provokasi, mengelirukan akar umbi dan menjadikan kekalahan pilihan raya ke-15 sebagai tajuk utama untuk mendesak Dr. Zahid Hamidi melepaskan jawatan presiden. Malah caretaker Prime Minister Ismail Sabri juga mengeluarkan kenyataan yang terbuka mendesak Dr. Zahid Hamidi melepaskan jawatan. Tapi alhamdulillah, atas dukungan akar umbi, atas dukungan kepimpinan, mereka gagal untuk menjatuhkan Dr. Zahid Hamidi. Dan hari ini tuan tahulah siapa yang tak dapat tu. Yang top-top tu tak dapat jawatan tu. Geng-geng tu lah. Okay, tuan, itu cerita yang benar, tuan-tuan. Sebab tu kita kata, kita jangan jadi hipokrit. Kalau kita nak percaya segala pendakwaan terpilih terhadap Dr. Zahid Hamidi, kita kata kita ni penyokong UMNO. Kita kata kita ni ahli UMNO. Tapi kita tidak bersetuju. Kita menentang Presiden kita diangkat sebagai timbalan Perdana Menteri. Bermakna kita sudah menjadi bersatu. Hati perut kita dah jadi bunga. Ini sebaiknya kita menyertai bunga. Itu lebih baik. Sebab orang-orang bunga tidak pernah mempertikaikan Mahdi Yassin dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Orang-orang bunga tidak pernah pun menentang Mahdi Yassin. Jadi kenapa segelintir di kalangan kita yang nak pertikaikan pelantikan Dr. Zahid Hamidi? Kalau kita pertikaikan, maknanya apa? Maknanya kita dah tak ada lagi kepercayaan, kita dah tak ada lagi kesetiaan kepada perjuangan UMNO. Dan kita dah terpedaya, kita dah jadi sebahagian dari bersatu, mungkin dalam sedar ataupun dalam tak sedar. Contoh macam Anwar Musa. Dia tak sedar sebelum ni. Sepanjang jadi menteri wilayah, menteri
communication, kan? Dia lupa, kan? Dia membuat penentangan yang cukup hebat untuk menjatuhkan presiden. Tapi hari ini dia pun dah jadi Ultraman, U-turn, menyokong Dr. Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Biasalah tuan-tuan. Dan kan kalau kita buat kronologi, kita buat bedah siasat, bagaimana Anwar Musa boleh jadi Menteri Wilayah, Menteri Communication, juga atas pengorbanan dan pertolongan Dr. Zahid Hamidi. Sebab apa? Sebab pada pemilihan 2018, Tan Sri Anwar Musa tumbang kepada Tok Mat Asad. Tan Sri Anwar Musa kalah jawatan timbalan Presiden UMNO. Makna dia cuma jadi ketua bahagian saja. Jawatan dalam parti di peringkat pusat tak ada. Tapi Dr. Zahid Hamidi ini orang yang sayang kepada anak-anak buah dia. Dia bagi peluang kedua kepada Anwar Musa untuk dilantik sebagai SUA UMNO. Atas jawatan SUA UMNO itulah sebenarnya Anwar Musa dipilih sebagai Menteri Wilayah. Sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidi mengangkat lagi darjat Anwar Musa dengan mengamanahkan jawatan SUA Barisan Nasional. Nampak? Sebab itu jugalah dia boleh jadi Menteri Komunikasi. Tapi Anwar Musa ni dia lupa. Ibarat kita melepaskan kucing yang tersepit. Dia lupa segala pertolongan, jasa dan pengorbanan Presiden. Malah ketika dia berjawatan besar dalam kerajaan, dia sentiasa menentang Presiden. Malah bersaksi kepada perjanjian sulit Ismail Sabri dan Mahidin Yassin. Malah sebelum tertubuh kerajaan Unity, Anwar Musa begitu hebat melakukan siri-siri penerangan, begitu hebat menunjukkan kesetiaannya kepada Mahidin Yassin. Malah membuka rahsia dalam bilik tidur Mahidin Yassin, yang beliau pergi minta berjuta-juta duit daripada Mahidin Yassin. Dan Mahidin Yassin bagi berjuta wang kepada Anwar Musa. Dia buka habis rahsia. Bila misi dia gagal untuk menghalang penubuhan kerajaan perpaduan, jadi dia telah berubah, tuan-tuan. Tiba-tiba dia adalah orang yang paling setia kepada Presiden UMNO. Dia adalah orang yang paling banyak muji Presiden UMNO. Mungkin kot dia sudah insaf, ataupun mungkin dia ada agenda yang sulit. Tapi saya percaya Presiden takkan percaya lagi kepada dia. Sebab kumpulan ni sebenarnya menunggu masa. Jadi kita kena pastikan semua ruang-ruang yang ada ditutup dengan rapat. Tutup semua pintu-pintu. Jangan buka pintu. Sebab apa? Kalau kita alpa, kita leka, kumpulan ini akan menjatuhkan kita. Ingat tu. Sebab di belakang mereka ada 73 kerusi parlimen. Di belakang mereka ni. Jadi akan datang, akan berlaku pemilihan UMNO. Masa pemilihan itu kita akan undi yang bakal terpilih sebagai perwakilan. Kita pastikan pangkah calon bukan dari kalangan ejen bunga. Pelantikan Dr. Zahid Hamidi sebagai TPM juga akan menstabilkan UMNO. Malah melemahkan usaha-usaha ejen-ejen bersatu untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan dan mengheret UMNO Barisan Nasional menyertai kerajaan backdoor. Itu lebih kurang penerangan saya.
Dan Anwar Musa, kita fikir bila nama tak dicalonkan, dia menunjukkan jiwa besar pada waktu itu. Saya fikir dia sudah kembali ke pangkal perjuangan. Rupa-rupanya ada udang balik mi. Kan? Bila kita dapat 30 kursi, dialah antara orang yang paling lantang untuk menjatuhkan presiden. Malah ada berbagai-bagai gerakan-gerakan, himpunan-himpunan di PWTC melaungkan, kan, undur presiden. Malah ada juga gerakan yang diketuai Anwar Musa, Tajur Rahman, yang buat sidang media untuk mendesak Dr. Zahid Hamidi berundur. Tapi mereka-mereka ni sudah dikenal pasti. Jadi hari ni mereka dah, orang kata, dah tak ada kekuatan. Tapi janganlah kita anggap mereka dah kembali ke pangkal jalan. Mereka cuma tak ada kekuatan sekarang ni. Mereka menunggu masa kita lemah. Jadi kita kena sentiasa kuatlah. Kita kena sentiasa bersedia. Kan? Kalau ikut kata falsafah Sun Tzu, pemimpin jangan nekat. Kalau pemimpin tu nekat, nanti terbunuh, pasukan juga terbunuh. Yang pertama. Yang kedua, Sun Tzu kata, pemimpin jangan pengecut. Kalau pemimpin pengecut, nanti ditawan musuh, pasukan juga akan ditawan musuh. Yang ketiga, dia kata, pemimpin jangan mudah marah. Pemimpin mudah marah, nanti diprovokasi musuh. Mudah diprovokasi musuh. Yang keempat, masuk bang? Duduk bang. Yang keempat, kan? Pemimpin jangan gila hormat. Pemimpin gila hormat, nanti jatuh dan mati terhina. Yang kelima, ini paling penting, tuan. Ini Sun Tzu kata. Yang kelima, pemimpin jangan mudah percaya, jangan mudah berbelas kasihan kepada musuh. Kalau kita mudah percaya dan belas kasihan kepada musuh, nanti terjebak, sesal kemudian akan kembali zaman 17 bulan. Di kepada pemimpin-pemimpin kita, kan, work smart, kan, be careful, pastikan jarum-jarum bersatu, tidak menguasai parti kita lagi. InsyaAllah. Okey tuan. Ada persoalan tuan? Azlan lah, dia kata Ismi banyak makan dadak Mika ni, tak habis-habis nak fitnah kepada saya ni. Awak tak ambil dadak, awak ni bekerja. Awak ni bekerja, saya bekerja. Yang Mika kata kita makan dadak ni kenapa? Mika tak tengok ke masa PRU ke-15 baru-baru ni? Mika tengok parti mana yang banyak duit? Parti mana ada banyak duit? Tuan Azlan? Perikatan. Maknanya orang perikatan lah dapat banyak duit. Betul? Muhammad Sarin bin Said, saya sebagai Akawambi UMNO Negeri Johor mengucapkan tahniah kepada Timbalan Pengerusi UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan sebagai Menteri Kanan Pertahanan. Terima kasih Mak Sarin. Syed Jamal Al-Idrus, BN dulu dan sekarang jauh bezanya. Sekarang ni Sekarang ni dalam BN pun ada tim yang nak menghapuskan BN. Itulah sekarang jadi semua nakkan kuasa bukan berjuang demi rakyat. Syed Jamal betul tu, saya kata tu. Dia sebenarnya kumpulan ni pun kita dah kenal dah siapa dia. Dan kumpulan tu hari ni dalam keadaan yang lemah. Cuma kita kena pasti kalau semua ruang-ruang tutup. Pasal dia orang ni takkan berputus asa. Mereka akan bangkit menentang kita kalau kita leka, kita lalai dan kita mudah kesian dan percaya. Jangan terjebak baru kita sesal kemudian. Mana kita ni kena bijaksana, belajar daripada pengalaman, belajar daripada kesilapan.
Mana apa yang berlaku 17 bulan tu kita kena jadikan pengajaran dan sepadan. Apa yang berlaku 13 bulan tu kita kena jadikan teladan dan sepadan. Dan kita pernah ada Menteri daripada Barisan Nasional, itu Ismail Sabri. Kita nilailah sendiri. Antara punca kekalahan teruk kita ni sebabkan Ismail Sabri yang tidak mahu mengikut kehendak parti dan lebih kepada mengikut perjanjian antara beliau dan Mahyidin Hasim. Sampai kita nak bubarkan parlimen pun susah. Sampai masyarakat tengok dalam BN ni ada dua kumpulan. Satu kumpulan Ismail, satu kumpulan Dr. Zahid. Dan berbagai-bagai persepsi negatif keluar atas perbuatan Ismail Sabri yang enggan membubarkan parlimen lebih awal. Mengheret sampai ke masa-masa kecemasan. Dan akhirnya kita hanya menang 30 kursi. Dan sebenarnya saya tengok Ismail masa GE15 beliau tak all out. Beliau poster boy, candidate prime minister. Beliau juga caretaker prime minister. Dia tak all out. Dia hanya fokus kepada BERA saja, tanpa pedulikan kawasan-kawasan yang lain. Berbanding poster boy pakatan and poster boy perikatan yang galak ke sana ke sini, memberi berbagai-bagai penerangan kepada masyarakat. Jadi akhirnya kerana kelemahan poster boy kita menyebabkan kita hanya mampu menang 30 kursi. Bila kita menang 30 kursi, kita fikirkan kumpulan tu akan muhasabah diri. Rupanya tidak. Mereka pula jadi tukang cakap bersatu. Mereka pula yang menjalankan agenda Perikatan Nasional untuk menjatuhkan Presiden dan mengheret Barisan Nasional sekali lagi untuk bersama dengan Mahyidin Hasim. Nampak? Tapi sebaik-baik perancangan mereka, hebat lagi perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. 30 kursi ini menjadi kerajaan. Dan kesilapan terbesar Perikatan Nasional menolak titah Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Tindakan mereka itu menyebabkan perpecahan yang cukup dahsyat dalam kepimpinan Perikatan Nasional. Itu cerita dia. Okey tuan. Muhammad Idris Agenda, KJ kempen kat Sungai Buloh pun burukkan presiden sendiri. Ya, KJ is gone. He's gone. KJ dah tak ada dah. Antara punca penolakan rakyat kepada BN di GE15 kerana mulut KJ. Pasal KJ mengeluarkan kenyataan yang jahat. Bila dia hilang keyakinan untuk menang di Sungai Buloh, dia jahanamkan semua kursi-kursi yang lain. Dia kata UMNO ni parti sesat. Dia automatiklah rakyat nak undi tu takkan nak undi parti sesat. Dan yang mengeluarkan kenyataan UMNO parti sesat ni adalah YBKJ, calon Sungai Buloh. YBKJ lah pada waktu tu. Sekarang ni YBK yang berhormat kalah KJ. Ini satu kifarah kepada dia lah. Sebab dia terlampau angkuh dan sombong, seorang yang sangat ego. Masa kita kalah 22 bulan di bawah PH, dia langsung tak membantu perjuangan kita. Ketika beliau diangkat sebagai Menteri Vaksin, dia langsung tak membantu perjuangan kita. Ketika beliau diangkat sebagai Menteri Kesihatan, dia langsung tak membantu perjuangan kita. Dia play safe. Dan tidak peduli kesusahan yang kita hadapi. Dan hari ini beliau sudah mendapat kifarahnya. Malah lepas kalah pun tak insaf lagi. Dia kata macam-macam kepada Dr. Zahid Hamidi. Dia kata Dr. Zahid Hamidi tidak bermoral. Mungkin ikut kerana Dr. Zahid Hamidi di kluster mahkamah, makna dia kata Dr. Zahid tak bermoral. Tak ada moral untuk menjadi presiden. Tak ada moral untuk mengetuai rundingan. Sebenarnya siapa yang tak bermoral? KJ yang tak bermoral. Sebab apa? Sebab dia hilang kepercayaan kepada presiden sendiri. Dia hilang kepercayaan kepada parti sendiri. Dia kata parti UMNO sesat. Maknanya baik dia masuk bersatu. Apa pergi join bersatu tu? Lagi baik. Buat apa duduk dalam UMNO kalau kita ni dah tak ada hati kepada UMNO?
Kan kita tak rasa lagi semangat perjuangan UMNO. Kan kita menjadikan kekalahan kita di PRU 15 kan sebagai halangan kepada kita. Aduh. Okey tuan ah. Zainon Ma'asyad. Zainon UMNO dipimpin oleh mereka yang sesat dan ahli-ahli tak tahu perjuangan. Zainon ni you mengaku you ahli UMNO. Tapi I tengok you dah berjiwa bersatu. Why you tak join dia bersatu? Saya senang dia lah jawab ni. Biar orang call saya, dia tak setuju Dr. Zahid sebagai TPM, saya jawab senang je. Kalau you dah hilang kepercayaan kepada presiden sendiri, kan, you tak boleh terima presiden sendiri. You tolak pelantikan presiden hanya kerana presiden kluster mahkamah. Makna you dah percaya kepada Mahathir. You dah percaya kat Muhyiddin. But you join saja Perikatan Nasional. You tahulah dalam Perikatan Nasional tu macam mana. Kita tak boleh hipokrit. Kadang-kadang sedikit pemimpin dia terlampau hipokrit. Oh, Zahid Hamidi kluster mahkamah. Sedangkan mereka pun ibarat ayam berkokok, ekor penuh tai. Cuma mereka tak di kluster mahkamah sebab mereka pandai lompat. Sekarang ni, kalau kata-kata tak ada atau lompat parti, banyak juga yang akan melompat, tuan-tuan. Okey, tuan. So tak ada. Apa ni? Ahmad Yusri, faktor umur 18 cecah 20 juga sebab besar. PNBS kerana apa? Kerana duit. Ya betul. Tuan kata betul. Mika cakap betul. Kan? Awak setuju. Awak setuju Mika? Okey, tak apa soalan tuan. Tapi tak apalah tuan-tuan. Ini orang kata takdir Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam kekalahan ni rupanya ada hikmah. Hari ni kita dah tak perlu lagi dah nak susah-susah kesan ejen bersatu. Ejen bersatu dah sendiri yang tunjukkan wajah mereka yang sebenar. Cuma mereka tak boleh buat apa lah sebab terikat dengan akta lompat parti itu. Okey tuan. Adam Syahidi Yus dapat. Oh, terima kasih. Dia itu automatik tuan antara orang yang banyak melawat ke PACE Ismi Rakyat. Sebab tu Adam, ada order apa ke Adam? Adam? Ada order apa? Ambil ni. Sekejap mana? Maha guru apa ni? SMA. Buruklah mulut awak nak bela-bela nak angkat kaki yang Haris Lee, fight boring shot, order reformasi dapat kleptokrasi. Siapa yang kleptokrasi? Datuk Seri Anwar Ibrahim takkan lantik Dr. Zahid Hamidi sekiranya ni seorang penyamun, seorang perompak, seorang penyangga. Saya cerita tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim amat mengenali Dr. Zahid Hamidi. Sebab segala pendakwaan yang terpilih kepada Dr. Zahid Hamidi berpunca daripada keenganan Dr. Zahid membubarkan UMNO. Dan itu juga berpunca daripada Anwar Ibrahim sebenarnya. Bahawa Anwar Ibrahim menghalang Mahathir mengharamkan UMNO. Bila Anwar halang Mahathir haramkan UMNO, Mahathir buat plan B, dia cuba nak gunakan Zahid Hamidi untuk membubarkan UMNO. Menjanjikan berbagai-bagai habuan duniawi kepada Dr. Zahid. Dr. Zahid tolak. Dan bila Anwar angkat Zahid, kita fahamlah sebab apa. Sebab Zahid Hamidi berprinsip. Kalau orang-orang mana-mana orang cuba mempengaruhi Dr. Zahid untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan atau membubarkan kerajaan perpaduan, tentu Dr. Zahid tak akan terpedaya mudah. Contoh tiba-tiba Muhyiddin ni dia main jumpa dengan Zahid, kita dah insaf. You sepatutnya PM Zahid. Apa barang TPM 1? Kau layak jadi PM. Kau ada 31 kerusi. Tambah 30 kerusi silap. Dan kalau kau join kami,
kau pengaruhi TPM2 join kami, kau Perdana Menteri. Kau tak mau kan Zahid? Tapi Tuan Zahid tak akan terberdaya kalau ejen-ejen broker bersatu cuba untuk mempengaruhi beliau untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Sebab Dr. Zahid telah membuktikan prinsip dia ketika Mahathir nak bubarkan UMNO itu. Dan kita juga boleh percaya, kita akar Rombi boleh percaya kepada Anwar Ibrahim. Sebab Anwar Ibrahim telah membuktikan bahawa beliau tidak busuk hati dengan UMNO. Sebab beliaulah orang yang mempertahankan UMNO ketika Mahathir ingin mengharamkan UMNO. Tanpa Anwar, tanpa Zahid, UMNO dah tak wujud lagi, tuan-tuan. Kerana Anwar dan Zahid lah UMNO bertahan hingga ke hari ini. Kerana Anwar dan Zahid lah maka wujudnya kerajaan perpaduan. Kerana Anwar dan Zahid lah kan, penyatuan Melayu, Cina, India asli, anak Sabah, anak Sarawak kembali. Kalau tak kerana dua pemimpin ni, kita ni berpecah belah. Jadi Melayu, Cina, India, asli, Sabah, Sarawak. Itu dah. Maknanya dua pemimpin ni kita kena berterima kasih. Yang pertama kepada Anwar Ibrahim, yang kedua kepada Dr. Zahid. Dua orang ni lah yang menyelamatkan negara sebenarnya. Didokong oleh kepimpinan yang lain lah. Tapi dua ni kepala. Bukan senang tau nak wujudkan kerajaan perpaduan ni. Bukan senang Dr. Zahid nak berhadapan dengan gerombolan ejen bersatu. Malah hampir-hampir dah Muhyiddin Yassin diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tapi kerana kebijakan Dr. Zahid dapat mengesan, dapat menghidu perbuatan 10 orang ahli parlimen yang menurunkan SD kepada Muhyiddin Yassin. Itu yang menyelamatkan negara kita dari jatuh kepada Muhyiddin Yassin kali kedua. Kau bayangkan kalau Muhyiddin Yassin Perdana Menteri, mata wang kita akan jatuh, ekonomi akan jatuh, pengangguran akan meningkat, kemiskinan akan meningkat, anak-anak akan terjejas pendidikan dan sebagainya. Okey tuan. Jadi orang duk kata oh, reformasi bersama penyamun tu, tuan tahu dia main dari mana? Dia main dari Perikatan Nasional. Jadi dia orang ni nak bunuh karakter Anwar Ibrahim pula. Sebelum mereka bunuh karakter Zahid Hamidi, kan nak bunuh karakter Anwar Ibrahim. Tapi pemimpin mereka ni pakar pembunuhan karakter. Dia fikir macam inilah tuan-tuan. Anwar takkan lantik Dr. Zahid kalau Dr. Zahid ni seorang pencuri, perompak, penyamun seperti mana yang dikatakan Mahathir dan Anwar tahu Dr. Zahid didakwa kerana mempertahankan amanah UMNO. Mana kita ada Perdana Menteri yang hebat hari ini, kita juga ada timbalan Perdana Menteri yang cukup hebat. Dua gabungan ni akan jadi gabungan emas, didokong oleh kepimpinan yang lain. InsyaAllah TPM 1, TPM 2 merupakan tulang belakang utama kepada kerajaan perpaduan. TPM 1 akan menstabilkan UMNO. TPM 2 akan merapatkan lagi hubungan silaturahim kita Semenanjung dan anak Sabah Sarawak. InsyaAllah. Burung tiung, dulu memang saya kata Anwar burung tiung. Keadaan pada waktu itu kita berusaha dalam pilihan raya, kita tak berpakat pun masa pilihan raya. Jadi kita berlawan dengan PH, berlawan dengan PN. Jadi saya all out lah lawan PH, all out lah lawan PN. Tapi bila tuanku bertitah wujudkan unity government, saya kena berjuang besar. Saya kena berubah dan berjuang sepenuh hati saya mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kerajaan perpaduan.
Sebab saya tak ada pun permusuhan peribadi dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu menjadi Perdana Menteri. Dulu yang kita dibimbang sebab DAP. Tapi hari ini, bila kita tengok balik jumlah ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan, dan kita tengok kepimpinan DAP pun dah berlaku perubahan, tak ada lagi lah agenda-agenda seperti mana DAP yang lama. DAP yang lama diketuai oleh Lee Kuan Yew. DAP yang baru diketuai Anthony Loh. Dia berbeza. Okey sana? Zainon Mak Asyad dulu burung tiung, orang sedekah kita boleh percaya. Tuan, politik dinamik. Apa jua perjuangan kita dalam politik, perkara yang pertama, kita mesti letakkan negara dan kebajikan rakyat sebagai perkara utama. Setiap tindakan kita dalam politik, tindakan yang menguntungkan negara dan menguntungkan rakyat. Dan kita ada masanya kena berdamai dengan musuh demi kepentingan negara dan rakyat. Memaafkan musuh, berdamai dengan musuh lebih mudah daripada memaafkan pengkhianat kali kedua. Kita dah. Jadi, dan harapan saya ni sebagai akar umbi UMNO, sebagai pemain media sosial, harapan saya ni semoga parti-parti dalam kerajaan perpaduan ni membentuk sebuah gabungan politik untuk kita berhadapan dengan Perikatan Nasional. Itu je harapan saya lah. Seterusnya kita harap perpaduan kaum yang dibawa oleh kerajaan ni dikekalkan untuk selama-lamanya. Kita mahukan amalan politik yang matang, bukan amalan politik perkauman, bukan amalan-amalan politik yang ekstrim yang menyebabkan perpecahan kaum dan sebagainya. Okey, itu apa soalan tuan? Zainal Ma'asyah, Mika kalau cakap soal pendirian, Mika jangan join politik. Mika kena tahu, kalau pendirian kita tu boleh menyebabkan kebinasaan negara, boleh menyebabkan kemiskinan, penderitaan berakyat, kita kena ubah pendirian kita tu. Kalau kita nak berpegang pada pendirian kita ni, sampai menyebabkan negara binasa, rakyat papa dan derita, bermakna kita bukan orang yang bertanggungjawab. Makna kita hipokrit, kita ego, kita meletakkan diri kita lebih besar daripada negara, kita meletakkan diri kita lebih penting dari rakyat. Makna itu bukan pendirian, itu hipokrit, saudara. Okey tuan, saya ingat cukup live saya pada malam ni. Sebelum saya tutup ni, saya nak mohon ampun dan maaf warga Facebook, warga TikTok. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan buruk kelemahan diri saya sendiri. Ingat saudara, kita mesti sentiasa berada dalam barisan. Jangan sekali kita meninggalkan barisan. Dalam barisan nasional perjuangan kita. Saudara-saudari, pertahankanlah kerajaan perpaduan ini sepenuh hati kita. Dan pastikan ejen bersatu dan Perikatan Nasional gagal untuk menjatuhkan kerajaan rakyat ni. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Bang. Ayak tu bang, ambil. Tak rancu. Ayak ada tepi tu.